Okey, hai semua. Okey, hari ini cikgu nak terangkan bagaimana nak melayari Google Meet dan juga Google Classroom. Okey, ini ialah Google Meet. Okey, sebelum tu cikgu nak perkenalkan. Okey, cikgu ialah Cikgu Hasul yang akan mengajar subjek sains untuk kelas murid-murid. Okey, apabila kita ada sesi Google Meet, jadi ini rakaman. Okey, yang pertama sekali cikgu akan invite murid-murid guna pautan, dan bila murid-murid klik pautan tersebut, dia akan minta semua murid join. Jadi sebelum join untuk sertai kelas, pastikan pakaian kemas, bersopan santun, dan pastikan murid-murid mutekan ini. Okey, mutekan suara supaya tak mengganggu suasana pembelajaran kelas. Okey, cikgu terangkan dekat sini. Okey, bahagian bawah ni, ini ialah mikrofon. Okey, kemudian ini ialah kita nak keluar daripada kelas online. Okey, ini ialah kamera. Okey, yang ini ialah simbol untuk kita angkat tangan, raise hand. Okey, kalau kita angkat tangan, nanti cikgu akan tahulah. Kalau kamu angkat tangan, cikgu akan tahu sama ada kamu nak jawab ataupun nak soalan apa. Okey. Dan kita lower hand, maksudnya kita tak ada apa-apa nak tanya. Okey, ini turn on action, tak ada apa. Kerana ini presenter pun kamu tak terlibat. Okey, jadi bila kamu nak bertanya ataupun cikgu soal dan kamu nak menjawab, kamu angkat tangan nak jawab. Kemudian bila nak menjawab, kamu onkan mikrofon. Okey, onkan mikrofon dan baru boleh jawab. Selepas dah jawab, kamu offkan mikrofon supaya tak mengganggu suasana pembelajaran. Okey, kamera ni kalau kamu berpakaian sopan, okey, cikgu harap kamu boleh onkan kamera supaya cikgu mengenali kamu lah. Okey, kalau tidak, kalau tak bersedia, boleh kita juga off kamera tersebut. Okey, cuba tengok sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan ni ialah chat, di mana kamu juga boleh, murid-murid juga boleh menaik mesej atau chat di ruangan komen tersebut sini. Okey, dan ingatkan setiap kali Google Meet, apa yang murid-murid tulis dekat sini adalah direkod. Okey, jadi bila kamu nak bertulis, nak bagi mesej ataupun nak chat, nak tanya, kena fikir dahulu. Fikir jangan main hentang aja, jangan buka dia, tak boleh sembang-sembang kosong. Okey, fikir betul apa yang nak ditanya, dan baru type supaya tak mengganggu suasana pembelajaran. Okey, dekat sini, yang bahagian sini ni ialah tipe di mana cikgu dapat kenal pasti berapa bilangan murid yang ada dalam kelas. Okey, itu untuk mengenali button-button Google Meet. Okey, kemudian untuk Google Classroom. Okey, ini ialah paparan Google Classroom. Bila murid-murid login di dalam Google Classroom, sama ada menggunakan phone ataupun menggunakan PC, laptop. Okey, masuk ke bahagian kelas murid-murid. Okey, contoh dekat sini 4 Jaya. Okey, di sini ni ada stream.
Okey, stream ni ialah paparan ke depan apa-apa tugasan yang cikgu beri, dia akan post di sini lah. Tapi macam mana kita nak tengok tugasan yang diberi oleh guru-guru. Okey, caranya di sini di bahagian classwork. Klik classwork. Kemudian di sini ada subjek-subjek yang mata pelajaran. Okey, contoh macam cikgu ajar sains, jadi cikgu ada maklumkan dalam WhatsApp ataupun dalam streaming, dekat streaming cikgu akan buat announcement, pengumuman sila baca ataupun sila tonton video Google Meet berkaitan topik sekian. Jadi kamu akan pergi ke classwork dan pergi ke bahagian sains dan klik. Dan contoh macam dekat sini cikgu dah masukkan pentaksiran bilik darjah. Ya, pentaksiran yang setahun apa yang kamu belajar. Kamu ni tahap band berapa? Tahap penguasaan kamu apa? T1, T2. Okey, sekarang macam mana kita nak tengok? Kita klik view material dan barulah dia akan ada di sini. Jadi paparan yang besar, kalau kamu nak komen apa-apa, kamu komen di bawah ini selepas kamu klik view materials assignment tadi. Okey, dekat sini kita nak terangkan sedikit tentang pentaksiran bilik darjah untuk tahap penguasaannya sains tahun 4 untuk kamu. Okey, yang TP yang pertama, okey, seorang murid dia mesti melepasi TP 3 dan ke atas. Okay, tahap TP ni ialah tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan 1, 2, 3. Sini. Tahap penguasaan 3, cikgu saran. Okey, tahap penguasaan 3 dan yang terbaik adalah tahap penguasaan 6. Okey, kita tengok. Okey, tahap penguasaan 1 maksudnya seorang murid itu dia boleh menyatakan pengetahuan. Menyatakan pengetahuan tentang ni tajuk yang kamu akan belajar. Tentang manusia, pernafasan, perkumuhan, penyatinjaan, gerak balas, hadap rangsangan dan ini semua tajuk. Maksudnya TP1 kamu berkemahiran, boleh menguasai, iaitu boleh menyatakan pengetahuan tentang tajuk-tajuk yang kamu pelajari serta menunjukkan minat dalam bidang ilmu sains. Itu TP1. Okey, TP2, seorang murid yang mempunyai tahap penguasaan 2 untuk topik-topik pembelajaran dalam sains tahun 4 ialah ia boleh menerangkan. Okey, yang TP1 menyatakan. Okey, TP2 boleh menerangkan. Boleh menerangkan tentang manusia yang berkaitan proses pernafasan, perkumuhan, penyatinjaan. Okey, ini semua tajuk-tajuk dalam buku teks. Okey, boleh menerangkan serta menunjukkan minat dan sifat ingin tahu dalam bidang ilmu sains. Okey, ingat ni TP1, tahap penguasaan 1 menyatakan, tahap penguasaan 2 menerangkan. Okey, kemudian tahap penguasaan 3. Okey, seorang murid itu boleh menggunakan. Sepatutnya seorang murid yang menguasai, dia mestilah TP3 dan ke atas. Menguasai dalam mata pelajaran sains, mesti menguasai TP3 dan ke atas bagi setiap tajuk. Okey. Menggunakan pengakuan, boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran proses sains untuk melaksanakan tugasan mudah. Okey, tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, ini ialah tajuk. Dari aspek manusia yang berkaitan proses pernafasan, penyatinjaan, bergerak balas, hadap rangsangan. Ini semua tajuk yang kamu akan belajar.
Ya. Okey. Boleh TP3 boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran proses sains untuk melaksanakan tugasan mudah dengan jujur serta merekod data dengan tepat. Maksudnya bila cikgu bagi soalan ataupun tugasan, sama ada tugasan jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjang diberi masa selama berminggu-minggu. Okay. Jadi kamu boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran proses sains dan dengan jujur serta merekod data dengan tepat. Maksudnya betul lah apa yang kamu jawab betul. Apa yang jawab betul, kamu akan dapat TP3. Okey, bergantung kepada soalan yang diberi. Okey, kemudian TP4. Macam mana murid tersebut menjadi murid yang mempunyai tahap penguasaan 4. Murid itu boleh menghuraikan pengetahuan dan proses sains untuk menyelesaikan masalah secara bersistematik. Diberi soalan, kamu boleh menghuraikan pengetahuan dan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah secara bersistematik. Okey. Ini adalah semua tajuk yang diberi. Dan juga TP4 ni murid tersebut berani mencuba. Seorang yang berani mencuba. Dia dapat selesaikan masalah secara sistematik dan berani mencuba. Mencuba sesuatu yang baru yang memberi manfaat pada tugasan yang diberi. Okey, kena ingat yang TP3 tadi melaksanakan tugasan mudah. Jadi kalau kamu nak menjadi seorang murid yang mempunyai tahap penguasaan 4, dia boleh menghuraikan pengetahuan dan berani mencuba. Okey, dia tahu menyelesaikan masalah. Okey, sebagai contoh, kalau kalau murid-murid tak ada buku. Jadi, kalau murid yang dia tidak tahu menyelesaikan masalah ataupun dia tak berani mencuba ke apa-apa, maksudnya dia cakap tak ada buku, tak ada buat. Sebabnya tak boleh. Bila tak ada buku, macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu? Kita akan cari kertas. Kita akan buat dengan kertas. Pada kertas, salin dulu note ke, cantik. Okay. Kalau kita buat dekat kertas dengan kemas, kita boleh terus sampailah bila kita dah ada buku. Itu sebagai contoh. Sekarang ni, kita kena pandai menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah tu kita anggap macam cabaran, kita boleh menyelesaikannya. Cuba menyelesaikannya. Okey. Kemudian TP5, tahap penguasaan 5. Macam mana nak dapat menjadi seorang murid yang mempunyai tahap penguasaan 5? Okey. Boleh membuat keputusan. Murid tu boleh membuat keputusan dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan dan kemahiran proses sains. Okey, ini semua tajuk. Okey, serta bekerjasama, rajin dan tabah. Bekerjasama, rajin dan tabah. Dan TP6, murid tersebut boleh menghasilkan idea atau produk baru yang kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran proses sains. Okay. Serta bertanggungjawab ke atas diri, rakan dan alam sekitar. Ini sama macam tadilah konsep dia murid tersebut dia kreatif dalam menyelesaikan masalah, dia dapat idea baru, dia boleh menghasilkan idea baru. Kalau dia tak ada buku, dia gunakan kertas. Kalau tak ada kertas, dia cari idea macam mana. Macam mana dia nak selesaikan tugasan yang diberi. Maksud dia tak adalah sampai membebankan kedua ibu bapa. Tapi kalau ada masalah, bolehlah berhubung ataupun tanya di ruangan komen sini. Jika cikgu semak ada persoalan, cikgu akan jawab di sini. Okay, kita kalau boleh cikgu nak perkara yang kita dapat memudahkan antara satu sama lain.
Oke, setakat ini penerangan untuk GC, Google Meet dan juga pentaksiran bilik darjah tahap penguasaan 1 hingga 6, sains tahun 4.